Pada hari ini kita nak melihat apakah sinopsis bacaan kita pada halaman 58. Bermula daripada ayat 62 hingga 63 kita akan melihat bantahan bahawa Nabi Isa adalah Tuhan, ya, yang diklaim, yang dibawakan oleh orang-orang Kristian. Dan kemudian seruan kepada mengesakan Allah dan agama Nabi Ibrahim pada ayat 64 hingga 68, di mana ramai yang merasakan, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahawa mereka ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya yang mengesakan betul-betul Allah adalah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ini tidak ada kaitan dengan Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang yang musyrik. Dan pada ayat 69 hingga 70, usaha sebahagian ahli kitab untuk menyesatkan kaum muslimin, sikap mereka yang memanipulasi agama dan fanatik dalam agama. Ini yang kita nak belajar bersama agar kita sentiasa ingat agama bukan untuk dimanipulasikan, agama bukan untuk ditunggang, dan jangan sampai kita ini ditipu oleh orang-orang yang beragama, Ustaz, ya, menggunakan agama untuk menipu ataupun merosakkan, mengambil kesempatan atas keberagamaan kita. Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illa Allah. Wa inna Allah lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا
تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون صدق الله العظيم Ya, tapi hari ini kita nak ambil 3 resolusi bersama Ustaz ya. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, pada ayat 63 kita belajar sesuatu ya, resolusinya selalu jaga diri daripada berbuat kerosakan, dan salah satu kerosakan itu ialah apabila ya kita tahu kebenaran tetapi kita berpaling. Ya, itu sebagai satu kerosakan sebenarnya ya, tahu tapi kita berpaling. Yang pertama. Yang kedua, jangan suka berhujah tanpa ilmu, yang kita belajar daripada ayat 65 sebentar tadi. Ahli kitab dia berhujah menyatakan Nabi Ibrahim ini adalah mengikut kepada agama beliau mereka, tapi sebenarnya mereka sendiri pun tak kenal Nabi Ibrahim siapa, dan mereka tidak menggunakan ilmu yang benar. Yang ketiga, hidayah Allah akan melindungi kita daripada kesesatan, jadi kita cari hidayah dan hidayah. Dan salah satu punca hidayah ini sudah tentunya yang kita doa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, dengan kita mendalami al-Quran, Allah akan beri hidayah. Ya, kita tak tahu Nabi Ibrahim siapa Ustaz ya, Nabi Isa siapa, kecuali kita dapat hidayah yang jelas dengan hujah yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arhamna bil Quran. Membawa kita kepada apa? Kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Qassa ataupun qasasa, yang maksudnya kisah satu, kisah maksudnya. Tapi maksud lain bagi qassa ini maksudnya menjejak. Ya, itu sebabnya bagi orang Islam kita baca al-Quran banyak kisah, peluang untuk kita menjejak balik kepada kebenaran yang hadir, bukan sekadar dengar untuk bersuka-sukaan. Ya, bukan sekadar nak dengar kisah suka-suka, bukan, tapi kita nak menjejak balik. Dan dalam kisah Nabi Isa alaihi salam ini kita nak menjejak kepada apa? Kebenaran. Ya, iaitu kebenaran bahawa sebenarnya kalau nak berhujah, hujahlah dengan kebenaran. Jangan kita berhujah untuk memenangkan diri kita. Allahumma arhamna bil Quran. Mempelajari asas-asas tajwid. Dan kita nak berkongsi pada hari ini masih lagi berada dalam makhraj khas, dan kita masih lagi berada di makhraj al-lisan, iaitu makhraj lidah kita, dan kita nak kongsi pada hari ini iaitulah makhraj pangkal lidah kita, makhraj khas al-lisan, pangkal lidah, ada huruf yang terlibat iaitu huruf kaf. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton cuba perhatikan tu, anak panah tu, pangkal lidah, maksudnya dia ke dalam lah, bukan di hujung, dia ke dalam pangkal lidah, huruf kaf. Dan contoh ayat dia adalah terletak pada ayat yang ke-67, iaitu pada kalimah walakin kana
walakin kana. Jadi kalau kita tak hati-hati menyebut huruf kaf ini, dia boleh tergelincir menjadi huruf qaf. Qaf dalam lagi. Dalam lagi. Jadi kita baca, kalau kita tersilap kita akan baca walakin qana, itu qaf. Ini dia ringan je. Qaf dia mana, dekat dalam ke? Dia dalam lagi. Dia belakang kaf. Maknanya pangkat lidah itu qaf kat depan dia, kaf dekat depan dia, qaf di belakang, dekat dengan anak tekak. So kaf depan dia. Kawan, kan? Kakak, kan? Contoh kan? Take care, kan? Contoh. Okay. Makan nasi apa ni? Nasi Arab kambing. Contoh. Contoh Ustaz. Camping camping. Camping. Macam Jadi kita sebut tu betul-betul. Kan ayat 67, makana walakin kana. Jadi kita buka tu, kalau tuan-tuan nampak perasan, perhatikan saya sebut tu dia senyum Ustaz. Dia maksudnya kita buka tu ke tepi. Tapi ka tu macam kat tepi pula bunyi. Maksudnya kita senyum walakin kana. Kalau kita buka mulut kita ke bawah, dia bunyi kasar sikit. Macam mana? Walakin kana. Kana. Itu kalau sampai Terengganu jadi gitu. Sebab kita panggil kakak tak macam tu. Kakak Kakak. Kan? Bila baca Quran tu jadi buat makana, dia banyak muka ke bawah. Jangan banyak muka mulut kita ke bawah. Dia jadi bunyi kasar. Yahudi yaum Allahu akbar. Itu nak bagi kalau makan tu kena banyak sekali Ustaz. Kan? Ya Ustaz. Jadi maksudnya itulah usaha kita Ustaz kan. Perkongsian kita dalam My Quran Time. Jadi saya rasalah sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, saya sendiri pun kita rasa dapat menghayati bacaan tu sebab kita baca satu muka saja, satu halaman saja setiap pertemuan kita, dan kita dapat menelusuri, kita dapat lihat satu demi kalimah, dan kadang-kadang Ustaz Fazrul minta lagi untuk kita pasakkan ayat tu. Jadi saya yakin dan percaya sudah 58 muka surat ni ada sedikit sebanyak telah kita pelajari Ustaz. Alhamdulillah. يا رب يا رحمن ثبتناه في الجنان، أعزنا من النسيان واختمنا على الإيمان. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إن الله كان توابا.